Terima kasih. Yang awak Maaf, boleh saya teruskan, Tuan Speaker? Ya. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada aturan urusan mesyuarat yang ada di setiap meja, setiap ahli parlimen, yang cukup jelas, Tuan Speaker, adalah bahawa di dalam aturan ataupun apa yang akan berlaku dalam 4 hari, hari ini sehingga hari Khamis, kemudian depan, tidak ada sebarang undian yang akan diambil. Jadi soalan yang berbangkit, Tuan Speaker, adalah kenapa kita ada satu aturan urusan mesyuarat sebegitu. Walhal kita semua tahu bahawa memang benar kita ada masalah yang cukup besar di luar sana berkenaan dengan COVID-19. Dan saya rasa soal berkaitan dengan sama ataupun tidak, kerajaan yang ada hari ini telah pun berjaya untuk mendali ataupun mengatasi masalah ini adalah satu perkara yang perlu diputuskan melalui undi dalam Dewan Rakyat ini. Kita semua tahu, kita dengar apa yang disebut oleh Langkawi tadi, angka-angka kes-kes kita lihat mencecah 17,000, ini cukup jelas menunjukkan kerajaan telah pun gagal. Dan ini adalah satu perkara yang harus diputuskan oleh Dewan ini. Kalau tidak ada peluang untuk undi, Tuan Speaker, bagaimana kita boleh buat keputusan berkaitan dengan perkara itu? Walhal itulah sebenarnya kita ada forum ini, supaya kita membuat keputusan. Adakah kerajaan ini gagal ataupun tidak? Saya nak bawa perhatian Tuan Speaker kepada aturan mesyuarat 11. Di mana tadi, bukan 11, 100. Aturan mesyuarat 100 jelas memberikan Tuan Speaker kuasa untuk membuat peruntukan bagi perkara-perkara yang tidak dinyatakan secara spesifik di dalam peraturan mesyuarat. Saya baca 100. Semua perkara yang tidak disyaratkan terang-terang dalam peraturan-peraturan ini dan semua perkara berkenaan dengan menjalankan peraturan ini pada perkara satu persatunya hendaklah diaturkan menurut cara yang tidak berlawanan dengan peraturan-peraturan ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuan Ketua dari satu masa ke satu masa. Saya lihat tadi Tuan Speaker ada menyatakan bahawa Tuan Speaker memberikan ruang untuk soal-soal ditanya dan juga hujahan-hujahan dibuat. Tetapi Tuan Speaker, kenapa berhenti di situ? Kalau Tuan Speaker pakai budi bicara di bawah aturan-aturan ini untuk membenarkan kita ini menyuarakan pendapat dan juga untuk berhujah, kenapa tidak diberikan ruang kepada kita juga untuk membuat keputusan melalui Dewan ini, ya, di mana kita ambil undi, satu keputusan dibuat berkenaan dengan apa berlaku. Saya rasa itu adalah apa yang kita perlukan. Kalau benar kerajaan ini telah pun gagal, saya rasa masa sudah sampai untuk Perdana Menteri meletak jawatan. Dan untuk perkara itu kita perlukan forum untuk buat undi. Kalau Dewan ini bersidang untuk 5 hari tapi tidak ada peluang untuk ambil undi, adakah itu menunjukkan bahawa Dewan ini tidak berani untuk membuat keputusan berkenaan dengan kerajaan yang ada masa sekarang? Kedua, Tuan Speaker, perkara berkenaan dengan kehadiran ahli-ahli di dalam Dewan ini. Saya faham, Tuan Speaker, bila kita bincang berkenaan dengan isu COVID ini, itu masalah yang serius, kita semua tahu. Tapi dalam masalah sama, Tuan Speaker, saya nak tanya, di manakah dalam peruntukan standing orders ataupun peraturan mesyuarat dibenarkan supaya Tuan Speaker membuat keputusan menghadkan jumlah ahli parlimen hadir dalam Dewan ini? Kalau kita hadkan, maka kalau ada satu pengundian diambil atau satu keputusan yang perlu dibuat, itu akan membawa masalah. Perdana Menteri kena menunjukkan beliau ada majoriti di dalam Dewan ini. Kalau ahli-ahli yang dibenarkan masuk dalam Dewan ini dihadkan jumlahnya, bagaimana akan berlaku perkara itu? Jadi saya berpendapat bahawa kalau kita menghadkan ahli-ahli parlimen daripada hadir dalam mahkamah, dalam Dewan Rakyat, ini cukup jelas. Ya, ini menunjukkan bahawa Dewan ini mungkin akan dilihat. I'm not saying it is, but it will be seen, Tuan Speaker, with respect, ya, bahawa ada usaha diambil supaya kita menyekat berlakunya satu undi yang akan terus menunjukkan bahawa Perdana Menteri yang kita ada sekarang ini tidak mempunyai sokongan majoriti Dewan Rakyat Malaysia. Terima kasih. Tuan Speaker. Betul? Bayan baru?
kepada Tuan Speaker, selepas Speaker jawab perkara yang dibangkit, saya akan bangkitkan soal usul yang saya kemukakan bersama Beruas. Saya cuma nak bagi notis itu. Terima kasih. Yang Berhormat Bayan Baru? Sepang, bukan Sepang, Selayang. Selayang. Terima kasih. Yang Berhormat Speaker, ramai telah membangkitkan isu bahawa penerangan mengikut 14.1I ini tidak mengikut perkara 1503 perlembagaan. Dan perkara ini boleh diselamatkan dengan usul yang telah dibawa oleh Port Dickson dengan Beruas supaya Parlimen ini dapat membuat satu ketetapan mengikut perkara 1503. Kalau tidak, Parlimen dihalang untuk mentunaikan kewajipan. Dan kita semua telah mengambil sumpah. Yang buat speaker juga telah membuat sumpah untuk memelihara dan membela perlembagaan. Maknanya jelas, peraturan mesyuarat tidak boleh mengatasi perlembagaan dan tanggungjawab kita semua sebagai ahli parlimen. Memang sudah jelas, Yang Berhormat Speaker, semalam 17,045 positif kes. Jumlah orang yang mati 7,994. Berapa lagi yang akan mati di dalam tempoh 6 bulan? Ini menjadi tanggungjawab kita. The blood will be on our hands. Can it be washed? It can never be washed. Apa yang kita akan memberitahu kepada keluarga-keluarga mangsa yang akan mati dalam 6 bulan ini? Di mana kita hari ini ada satu peluang untuk Parlimen mentunaikan tanggungjawab kepada rakyat. Speaker, Dewan Rakyat, you are for all Malaysians. Jawab apa tu, Yobi? Saya meminta Speaker kaji semula keputusan supaya usul dari Port Dickson dengan Beruas dapat dibahas, satu pengundian dan satu ketetapan dapat dibuat. Lebih parah, Speaker, ialah bila usul ini ditolak, the basic structure of the Constitution is destroyed. Kerana hak perundangan adalah hak Dewan ini, bukan hak eksekutif. Dan ini termasuk undang-undang darurat. Mekanisme 1503 ialah mekanisme bahawa Parlimen dapat memantau dan ada kuasa bila darurat berlaku. Bila Parlimen tidak bersidang, eksekutif boleh mengadakan proklamasi darurat dan juga ordinan-ordinan. Tetapi 1503 berkata, bila Parlimen sidang, inilah hak dan tanggungjawab kita untuk membuat ketetapan. Kalau tidak, peranan Parlimen dimusnahkan. Oleh yang demikian, saya meminta Tuan Speaker, I hope you know what you are doing. What has happened to you? Also. Thank you. You are a lawyer. You should know what you're doing. How are you going to face the victims that are going to die in the next 6 months? So I hope you will make and reconsider your decision. Allow the motions from Port Dickson and Beruas untuk dibentangkan supaya kita di sini mentunaikan tanggungjawab kita. Terima kasih.
Tuan Yang di-Pertua. Tuan Speaker, last. Kalau crowd, Tuan Last, Speaker. Sepang. Tuan Yang Betul. Akhir Speaker. sekali, dah sebenarnya Sedikit saja. Speaker. benda tu berulang-ulang saja. Tuan Yang Di-Pertua, ini isu yang penting. Saya rasa kita perlu dengar daripada semua yang ingin. Saya dah dengar. Sudah 6 bulan kita tidak bersidang. Speaker. Kita nak bersidang Bagi ni. peluang. Sepang last ya. Sebab saya nak jawab. Lepas tu Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan Yang Berhormat Beruas. Ya. Dua. Terima kasih. Tapi Kami pun mengenai nak poin-poin cakap ni juga. Yang Takkan Berhormat semua Sepang last ya. pembangkang ucap Sila. ni. Speaker. Benda yang sama yang diulangkan. Speaker, Ulang benda yang sama. Ya. kalau crowd. Ulang-ulang itu. Okey, terima kasih. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Sepang ya, Sepang. Okey, terima kasih Tuan Speaker, Speaker. mohon kalau crowd. Tuan Ya, Speaker, Kejap. saya Sepang ingin dulu. menyatakan bahawa apabila kita apabila Tuan Speaker memanggil sidang ini, izinkan saya membaca apa yang dikatakan oleh Tita Tuan Agong kali yang ketiga. Setelah 2 kali dipanggil, diminta untuk sidang parlimen, tidak didengar. Mana Tuan Agong telah memanggil kali ketiga dan telah ada satu kenyataan daripada Istana Negara yang mengatakan bahawa Ordinan Darurat proklamasi hendaklah dibentangkan di parlimen. Tuan Speaker, saya rasa Tuan Speaker pun sebagai seorang yang terlibat dalam undang-undang memahami bahawa dalam negara kita ni ada perlembagaan. Dan tadi pun dikatakan oleh Yang Berhormat bahawa standing orders dalam negara kita ini tertakluk kepada perlembagaan. Ini boleh lihat dalam artikel 62 perlembagaan, subject to constitution. It's very clear. Dan Tuan Speaker, oleh kerana kita bersidang sekarang dalam keadaan darurat dan dalam masih darurat masih lagi sedang berkuat kuasa, maka kita tidak boleh lari daripada artikel 150. Artikel 150, 2C, 2B, 3, 7. Ini adalah peruntukan yang Tuan Speaker rasa sedar bahawa memang patut wajib dipatuhi. Sebagai contoh, artikel 1503 jelas mengatakan bahawa hendaklah dibentangkan di parlimen ini ordinan dan proklamasi darurat. Tuan Speaker, saya telah melihat wording yang berbeza antara 1503 dengan contohnya 107 berkaitan laporan audit. Dan dalam 107 dia mengatakan bahawa hanya dibentang, tidak ada langsung perkataan selepas itu, perkataan contohnya di-revoke ke ataupun perkataan-perkataan seperti itu ataupun perkataan resolution. Tetapi dalam 150 ada perkataan seperti di-revoke, ada perkataan seperti resolution. Yang ini semua menunjukkan bahawa perlu ada perbahasan. Bagaimanakah kita boleh mendapatkan satu resolution kalau tidak ada perbahasan, tidak ada satu motion. Jadi saya mengatakan bahawa Sepang, celah sikit boleh? boleh celah ke waktu ni? Boleh. Celah sikit. Same thing. Sikit saja ya. 1 minit saja. Boleh? Tuan Speaker boleh celah ke? Tak boleh je lah. Saya tak faham. Kalau boleh saya nak. Kalau tak boleh Terima kasih Sepang. Saya nak highlight kepada Tuan Speaker bahawa pada 16 Jun 2021 Tita Agong telah bertitah ya, keluarkan satu kenyataan daripada Istana Negara dan Tuanku Tita setelah memperhalusi semua pandangan para pemimpin parti politik, Jadan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 dan sembah taklimat para pakar dari agensi-agensi kerajaan, maka Sri Paduka Baginda menzahirkan pandangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Dan Tuanku Tita lagi, ini untuk membolehkan ordinan darurat dan plan pemulihan negara dibahaskan oleh ahli Dewan Rakyat. Ini Tita Tuanku. Dan kita tahu bahawa Yang Amat Berhormat Pagoh telah derhaka kepada Tita Tuanku. Tidak buat sidang secepat mungkin. Dan sekarang memberi arahan bahawa Dewan Rakyat ini tidak boleh berbahas ordinan darurat. Ini satu penderhakaan. Dan saya harap bahawa Tuan Yang di-Pertua jangan mengheret parlimen ke arah penderhakaan. Dan Tuan Speaker mempunyai tanggungjawab mempertahankan perlembagaan Malaysia dan juga menjunjung titah Tuanku. Terima kasih. Ya, Terima kasih kepada Yang Berhormat Bayan Baru yang mencelah. seminit ya. Okey, dia mencelah. Dia mencelah memang saya dah. Boleh tak tambah sikit masa? Seminit. Okey, Tuan Speaker. Saya akan cuba. Tuan Speaker, jelas apa dikatakan oleh Bayan Baru, memang Tita Tuan Agong adalah jelas.
perlu dibahas. Bermakna Tuan Agong faham perlembagaan. Dan dalam taksiran parlimen pun, maksud parlimen termasuk Tuan Agong. Tuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Jadi kalau Tuan Agong sebagai anggota unit dalam parlimen mengatakan perlu berbahas, di manakah kedudukan Tuan Speaker yang boleh mengatasi Tuan Agong? Tak nak bahas. Jadi ini bukan satu penarkaan, tapi satu... Apa pun saya dah tak tahu lah. Tuan Speaker, jadi Tuan Speaker, sebelum parlimen ini menjadi satu sarkas, jadi saya harap kita mestilah mematuhi titah Tuan Agong dan juga mematuhi perintah perlembagaan. Sebab Tuan Speaker dan juga semua ahli parlimen telah mengangkat sumpah untuk mempertahankan dan juga menjunjung perlembagaan. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sebelah sini, yang berhormat Kuala Krau. Kuala Krau tadi.